forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu kata Muhyiddin PM boleh selesaikan kekurangan perharian dalam 1 bulan. Saya baca detail sedikit. Kalau PM berkuasa, mungkin dalam tempoh sebulan kita selesaikan masalah ini, kata Muhyiddin kepada Sinar Harian dalam program Temu Buat eksklusif baru-baru ini dalam Facebook petang tadi. Kita bagi dengar respon detail dari Iswadi Murni. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Beras ni, dia kata, kalau sekiranya kita memerintah, sebulan settle masalah beras. Okay. Dia sembang boleh lah bang kan. Sembang ni semua boleh sembang. Masa dia memerintah dulu, jangan kata beras, telur tak ada, apa semua tak ada, minyak jadi RM50. Padahal masa tu kalau kita fikir logik lah tuan-tuan, logik, orang tak keluar, tak ada lah pergi kerja dan sebagainya. Boleh je dia nak buka kilang apa semua. Tapi siapa yang tutup kilang masa tu? Tuan-tuan ingat tak siapa yang tutup kilang? Azmin. Siapa yang tutup rumah, tutup ni supaya tak bagi essentials buka? Azmin. Siapa Azmin tu? Yalah, geng korang kan? Bukan tim saya yang tengok saya ni, tak lah. Tadi dia macam ni, apa sebenarnya masalah beras ni? Okey. Dia bermula, kita kena faham begini. Beras ni dia ada 2 jenis besar. Satu beras tempatan, satu beras import. Zaman sebelum India dilanda El Nino, masa tu dia nak buat sekatan, beras import dengan beras tempatan ni tak jauh beza harga. Betul tak? Masa tu harga tak besar, tak banyak beza. Sen-sen lah kot. Paling kurang pun ringgit-ringgit lah. Kan? Tak banyak beza. Jadi kenapa orang lebih suka beras import daripada beras tempatan? Sebab dia kata, yelah, satu beras import lebih berkualiti dan sebagainya. So dia ambil beras import dan harga pun lebih kurang. Ada yang sama, ada yang lebih mahal sikit. Kemudian apa yang berlaku? India dibuat sanction. Masa itu India ada masalah makanan kerana kemarau. Jadi dia kata bahawa kita tak boleh jual beras kita keluar, kita kena pastikan makanan di dalam negara kita ni cukup dulu, beras kita cukup dulu. India ni penduduk 1.4 bilion orang. 1.4 bilion, 10% lagi ramai daripada kita. Kita ni 1% pun tak sampai. 1% tu 140, 14 bilion lah. 1% 14 bilion lah. 2%, 3% ni adalah penduduk India, penduduk Malaysia ni. Jadi nak cerita, mana ada 1,400, 10% betul lah, 14 bilion betul. So cerita masa tu dia sekat. Jadi bila dia sekat, apa jadi pada harga beras import? Harga beras import naik lah. So bila beras import naik, perbezaan ni terlalu jauh, sehingga naik dia tu jauh dengan beras tempatan. Sebenarnya kalau ikut daripada statistik dulu, beras tempatan kita cukup. Tetapi bila harga beras import dah naik daripada beras tempatan, ekonomi mah. Betul? Kalau dua beras ni dah naik tinggi, kita akan pindah kepada beras yang murah. Now, ada orang kata, alah, pindah beras murah, berapa banyak je satu rumah? 10 kilo, mungkin 20 kilo satu rumah, takkan habis. Tuan-tuan kena ingat, yang beli beras ni bukan rumah je, industri. Industri makanan, kilang, catering, industri besar ni yang beli makanan, beli beras ni. Kenapa? Kalau macam tu, kita sekat industri ni daripada beli beras tempatan. Kalau kita sekat, dia beli beras import juga, harga barang naik tak? Of course naik. Sebab dia guna beras import yang mahal. So dia pun bersaing dengan kita. Sebelum ni industri tak bersaing dengan kita, sekarang dia bersaing untuk beli beras tempatan. So bila dia bersaing dengan kita beras tempatan, itu yang tak cukup. Industri ni dia bukan beli 10 kilo, 20 kilo. Kita 10 kilo, 20 kilo sebulan. Dia beli 100 kilo, 500 kilo sehari. Beras ni bukan tiba-tiba kita boleh kita ambil mesin tu keluar beras. Tak. Beras ni kena tanam. Kena produce, kena tanam, keluar. Bila keluar saja, industri ambil. Keluar saja, itu tak cukup. So akhirnya pada 23 Oktober bulan lepas, 23 Oktober yang ada itu, India telah buang harga shilling. Sebelum itu basmati, saya dah sebut dah. Saya kata by the end of this year, masalah beras tempatan akan selesai. So 23 Oktober, India sudah eliminate, sudah abolish dah harga lantai beras daripada $400 per tan metrik. So maksudnya tak ada harga lantai lah. Sebelum ni ada harga lantai, dia ada minimum. Sekarang ni tak ada harga lantai, so boleh turun rendah daripada itu.
bermula 23 Oktober. Okey, kalau India dah turunkan, kenapa kita tak selesai masalah ni lagi? Dia akan ambil masa. Sebab bila dia orang beli stocking, dia stok barang, bukan dia beli hari ni esok habis. Dia beli hari ni, stok barang tu mungkin sebulan. So benda itu kita akan nampak impak dia dalam lebih kurang sebulan ke 2 bulan daripada akan datang. Kan? Kau orang tak percaya? Tak apalah, terpulang lah. Kalau orang tak percaya, aku nak kata apa? Aku bukan menteri. Benda ni saya cakap, saya dapat ni tuan-tuan. Saya berjumpa dengan, dia bukan pengeluar beras India, tetapi dia antara penganalisa ekonomi India. Masa tu saya jumpa di bulan Julai kot tahun ni. Saya kata pasal masalah beras India tu macam mana? Dia kata sekarang ini, masa tu Julai tu, India menghadapi masalah kerana dah terlalu banyak beras. Beras terlalu padat. Bukan beras terlalu padat. Beras dia terlalu banyak. Sebab kan dia buat sekatan tu kan. So beras ni dia tak boleh simpan lama. Dia akan buruk. Jadi dia dah ada pengeluaran dia tu lebih daripada permintaan dekat dalam negara. So lepas India election hari tu, sekarang ini dah habis stable dah semua kerajaan sebagainya, dah buka. Sebab itu kenapa Muhyiddin sebut sebulan. Tahu kenapa? Sebab dia tahu benda yang saya cakap ni. Sebulan settle, insya-Allah. Sebulan 2 bulan ni settle. Sebulan 2 bulan insya-Allah settle beras tempatan. Insya-Allah. Saya bukanlah kerajaan yang memegang data kan, tetapi berdasarkan apa yang saya baca, harga beras pun dah apa orang kata di India sudah dah dibuang dia punya harga lantai. So lepas ni dan India membenarkan ekspor non basmati. Sebelum ini basmati je dibenarkan. Harga basmati turun. Sekarang ini non basmati, maksudnya semua beras lah. Pas ni kalau aku nak tengok walaon, kau jangan beli beras import. Pastikan beli beras tempatan saja, sebab kau akan tengok beras tempatan harga akan murah, sebab tak ada orang nak beli. Ya Allah, perasan tak kenapa beras tempatan sebelum ini harga rendah sangat? Because kita banyak sangat makan beras import. Tak tahu lah, you all makan beras apa? Beras tempatan. Saya lah makan beras import. Campur-campur, ada beras campur lah. Oi, soal ni kau tak makan nasi. Ada orang tanya apa kena mengena beras India dengan beras tempatan? Tak faham ke? Saya cerita panjang-panjang tadi, tak faham ke? Beras India ni, beras import daripada mana? Import daripada India lah. Salah satu negara yang kita import. India pengeluar beras dunia 40%. 40% beras dunia import datang daripada India. 40%. 40% beras import dunia datang daripada India. Alah, 40% bukan banyak dunia, bukan Malaysia. Dunia. Maksudnya penggunaan dunia 40% datang daripada India. Dan India, kalau kita tak ambil daripada India, kita ambil daripada mana sekarang ni? Tuan-tuan ambil daripada mana beras import? Antaranya India lah paling besar. Tuan-tuan jangan tak tahu. Ini satu lagi, kalau tuan-tuan beli daging import daripada India, tengok betul-betul, dia bukan daging, dia bukan lembu, dia kerbau, dia buffalo. Dia buffalo. India ekspor daging buffalo, daging kerbau, bukan daging lembu. India ni sebab dia satu kelebihan India ni, dia negara yang tanah dia subur. Itu kelebihannya. China pun subur juga. Tapi India ni for me, dia terrain dia lain dan penduduk dia ramai. So food production dia is very good sekarang ni. Jadi saya kata the next superpower adalah India. Bukan the next superpower, in fact India is now coming up lah, tak payah cerita lah. India is now China, we should look at India. And kita kena bersyukur tuan-tuan, negara kita ni ada China, ada India. Walaupun India di negara Malaysia ni dia cakap Melayu, kadang-kadang India daripada India tak faham. Dia cakap Melayu, cakap India, cakap Tamil. Sebab kita dah lama dah jadi India Malaysia. Saya tengok dalam satu YouTube tu kan, India tu cakap India kan, kadang-kadang dia campur bahasa Melayu, kadang dia campur bahasa Inggeris, kadang dia campur bahasa Cina. Contoh ada seorang tu dia pergi India kan, Indian lah, India Malaysia pergi. Tapau. Pening. Dia pening. Apa tapau dalam bahasa Tamil? Dia lupa. Apa tapau? Tapau. Dia lepas tu dia sebut lah bahasa dia kan. Dia lupa. Dia dah biasa tapau, dia sendiri tak ingat apa tapau dalam bahasa Tamil kan.
Tak, point ni tuan-tuan, kita ada China yang boleh berbincang dengan delegasi China, kita India boleh berbincang dengan delegasi India, dan kita ada orang Melayu boleh berbincang dengan delegasi delegasi Indonesia. Saya jumpa kawan-kawan saya akan mancing kan kat Perak. Ni Jawa, geng-geng Jawa ni. Geng-geng Jawa Perak, orang Malaysia kita, bukan orang Jawa. Dia orang Jawa Malaysia. Jawa, Jawa halus. Boleh cakap Jawa lagi? Pak Etin boleh cakap Jawa lagi? Pak Etin Jawa kan? Boleh cakap Jawa lagi ada? Saya rasa boleh tu. Kan? Dia boleh cakap Jawa, boleh ngomong Jawa. Antaranya Zahid Hamidi lah. Zahid Hamidi boleh dia dah pergi ke Indonesia itu ngomong Jawa lagi. Jadi ikatan tu akan lebih mesra di mana kita boleh cakap bahasa dia. Panjang lah saya membelkan. Sebab itu Muhyiddin Yassin confident saya boleh selesaikan masalah dalam sebulan. Dengan ini tuan-tuan, saya Iswardi Morni mengumumkan sebulan saya boleh selesaikan masalah beras. Memanglah dia dah baca itu 23 Oktober India sudah pun buang harga lantai beras. So sekarang ni tak ada harga lantai. So maksudnya harga beras di India yang dieksport boleh turun bawah $430 per metrik tan, lebih kurang macam tu. Sekarang ni 400 lebih lah per metrik tan USD harga lantai tau. Tak boleh kurang daripada tu untuk ekspor. Sekarang ni dah boleh kurang. Bila boleh kurang, tuan-tuan bayangkan. Kalau beras tempatan 10 kilo berapa? Sekarang RM20. 26 ringgit. 1000 kilo 26, 100 kilo 1000 kilo. 26 10 kilo 2,600 ringgit lah. 2,600 ringgit lebih kurang dalam $50, $60 lah per metrik tan harga beras tempatan kita. India untuk beras ekspor $400 per metrik tan untuk beras ekspor dia. So mahal lah. So sekarang ni bila dia buang harga lantai, dia boleh match mungkin 50, mungkin $60 per metrik tan, matching dengan kita punya harga beras tempatan. Dia nak bersaing, why not? Okay? Ada soalan lagi? Sedap yang makan ni. Ni dari tadi makan anggur tu. Aku tengok puati dia. Aku dah jangan marah. Dia faham tu. Faham jangan marah lah. Makan lagi. Makan lagi, teruskan. So kita ni kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita semua ni kat depan, kita kena faham kerajaan Madani adalah kerajaan yang cuba menyelesaikan masalah negara. Kita saya baca detail lagi. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sekali lagi mengecam kerajaan berperdana pimpinan PH yang didakwa gagal menangani masalah kewangan beras tempatan. Bercakap dalam tembubuan di sebuah akhbar harian, katanya isu semua ini tidak akan dibiarkan PN yang diterujuinya jika berkuasa. Isu beras tempatan hilang sampai hari ini tak selesai. Tapi kalau program rahmah anjuran kerajaan, ada pula beras tempatan. Orang tanya mana pergi beras tempatan, tak jawab sampai ke hari ini. Kalau PM berkuasa, mungkin nanti sebulan kita dah selesaikan masalah ini, kata Muhyiddin. Kita mahu menyokong kajian. Apa pun ada dapat main. Assalamualaikum.